orang sahaja yang hantar. Saya pun pelik ya kenapa 2 orang saja yang hantar. Sebab saya kira berdasarkan review pada minggu lepas, patutnya ada 20 orang yang patut hantar. Selain daripada 5 orang yang dah hantar pada minggu yang lepas. So mesti ada 20 orang lah yang hantar. Tapi minggu ni masih juga tak hantar je yang extra ni. Yang extra ni pun dalam buku teks juga soalan dia. Kan? Soalannya sama dalam buku teks. Ya. 1.5 and 1.6. Okey. Dua orang ni selamatlah. Hari ni saya ambil lah. Hari ni saya ambil dan saya akan tambah lagi kerja untuk balance lagi 18 orang yang tak hantar. Tak apa, jangan risau, rekod ada dekat sini. Kalau awak kata awak bukan yang 18 orang tu pun saya ada rekod kat sini. Okey. So 2 orang yang dah hantar, tapi yang seorang ni pun tak ada attachment tapi dia turn in, dia mungkin hantar. Fatin hantar dekat Telegram ke? Ustaz, Fatin dah buat SSP tu. Sebab saya dah siap yang hari tu punya. Saya terdekat. Okey. Amalin ni pun yang minggu lepas Amalin yang minggu lepas yang tak hantar, lepas tu buat tak yang minggu yang exercise 2 tu? Exercise 3 dah hantar tak yang minggu lepas? Saya nak tengok dulu exercise 3. Sebab saya tegur exercise 3 yang main tak hantar. Hantar dekat Telegram Hantar pesan dekat cikgu. Ustaz. So tengoklah kat sini kan. Tengok kat sini daripada minggu lalu asalnya hanya 4 orang hantar, 21 tak hantar. 1, 2, 3. Okey. Dekat rekod saya ni dia ada masa keluar bila hantar. So ada 6 orang campur yang hantar dekat Telegram, ada 2 orang. So 8 orang. 17 orang lagi yang belum hantar ni. Kan saya tak tahulah apa masalah dia saya tak tahu. Sebabnya hari ni nak masuk topik baru. Kalau kita tak selesaikan benda ni, so tak gunalah saya masuk topik baru sebab awak tidak akan belajar apa-apa. Kenapa saya cakap macam tu? Sebabnya ramai orang yang buat dan belajar sesuatu. Tapi ada orang dia belajar, dia tak buat. So, saya anggap dia tak buat lah. Dia tak hantar, maksudnya dia tak buat. Walaupun dia kata, saya buat. Saya buat dekat buku saya buat kan. Saya buat. Itu cerita lain itu cerita lain. Sebab macam saya pun, cikgu-cikgu, kalau kami rancangan tiap-tiap minggu, rancangan harian, rancangan mingguan, rancangan bulanan, rancangan tahunan, kami tak hantar. Walaupun kami buat, tetap orang cakap kami tak buat. Sebab apa? Sebab kami tak hantar pun. Tapi buat tapi tak hantar. Kan? So samalah macam ni lah. Belajar tapi tak buat atau tak hantar, sama saja pada saya. Jadi tolonglah. Ya? Tolong. Okay? Saya tuntut kerja ni walaupun lagi sebulan kita nak naik sekolah. Tapi tu bukan isu utamanya lah. Bukan isu utama saya. Isu utama saya bila saya nak ngajar, I hope semua yang saya ajar tu saya dapat nilai dari segi latihan. Kan? Kalau latihan tak buat, belajar, so pada saya macam mana saya nak nilai pelajar, faham atau tak faham, dapat atau tak faham, dapat atau tak dapat topik yang kita belajar ni. Kan? So saya berasa agak duka cita lah. Saya nak tengok juga yang sebelum ni kan. Mungkin dah tak silap saya. Exercise 1, exercise 2 pun tak hantar juga. Ya, orang yang sama. Orang yang sama. Betul? Tengok si. Masih lagi lebih daripada separuh tak hantar kan. Kalau campur yang Telegram lah. Sebab yang PM saya ingat kat Telegram ada 2 orang. Biasa orang yang sama.
yang ada problem nak hantar dekat GC mungkin bermasalah dari segi talian capaian internet. Jadi dia hantar dekat Telegram saya. Okay. So sama nampak tak? Kat sini pun ada 13 orang. Ini exercise minggu pertama sekolah dulu. Now kita dah masuk sebulan lebih sekolah. Kita masih tak boleh nak siapkan kerja. Walaupun satu hari kamu cuma ada 4 mata pelajaran saja atau 5 mata pelajaran belajar. 5 subjek saja, 5 jam, 4 jam saja satu hari. Tapi saya rasa bukanlah kerja yang banyak pun yang saya beri kepada anda. Macam saya cakap minggu lepas lah, saya tak bagi kerja yang banyak pun sebenarnya. Kerja yang sedikit saja. Yang memadai untuk kamu buat dalam tempoh setengah jam. 15 minit kalau kamu faham 15 minit boleh siap dah kerja saya bagi. Kan? Tapi tak boleh siap kan? Saya tak tahulah. Macam kenapa jadi begitu So saya sangat-sangatlah berharap perkara ni dapat diubahlah oleh kawan-kawan kamu yang mungkin tak join kelas lah hari ni saya rasa. Sekarang kita ada 13 orang dalam kelas ni. Kalau dia adalah yang ada dalam kelas ni, dia tak hantar kerja, so tolonglah ya, tolonglah. Saya tak nak jadikan grup Telegram tu sebagai medan untuk membebel ataupun beletih atau menyampaikan tazkirah sebab itu adalah grup pembelajaran. So we need to learn something in this moment. Kalau kita terlepas, kita rugi. Although that ada orang dia berharap tak apa, cikgu rakam dah, nanti kita tengok je lah ulang tayang tu. Yes, you can see but tapi tak sama dengan kamu dengar direct apa yang saya tunjuk hari ni, dengan kamu ulang balik video yang saya rakam dan letak di YouTube tu. Okay, it's not the same situation again after you learn something new. Okay, so semua yang awak belajar hari ni adalah benda yang baru. Walaupun dia sambungan kepada apa? Kepada binary dan decimal. So please lah. Ni saya tengok yang exercise 1 pun lebih pada separuh tak hantar. Saya tak tengok lagi exercise 2. Lagi confirm lah hari ni nak masuk exercise 6. Minggu yang ke-6 kita bersekolah. Okay, yang ni pun sama 15 orang. Kalau tolak yang hantar Telegram 2, maybe dalam 13 students are not submit their homework yet into the classroom. So actually lah, saya rasa minggu ni last kot lah. Minggu ni saya bagi peringatan terakhir sebelum saya serahkan semua nama ni kepada admin ataupun penyelaras tingkatan untuk saya dapatkan kontak penjaga dan saya akan hantarkan surat amaran daripada sekolah kepada penjaga yang gagal memantau kehadiran atau menyiapkan kerja tugasan sekolah. Okey, saya rasalah dah sampai masanya. Sebab pentadbir telah menyediakan satu surat amaran kepada pelajar-pelajar yang pertama tidak menyertai PDPR, kedua menyertai dan tidak menyiapkan tugasan yang diberikan. So ada 2 kategori lah. Dia menyertai. Saya perasan dekat apa tu anunya, bukan kelas ni sajalah, kelas lain pun ada Ada student yang ada dalam Telegram group, ada join meeting group, tapi tak pernah buat kerja. Tak pernah. Sampai naik sekolah, kan? So satu nak kata apa kesedaran diri yang rendah lah sebab macam saya bagi tahulah, tujuan kita adalah untuk belajar. So kita kena usahalah untuk belajar, untuk dapatkan apa saja masa yang ada ni dengan sebaik-baiknya supaya kita dapat sesuatu, bukan sahaja Okey. So saya rasa minggu ni last lah sampai besok sampai besok. Hari ni saya bagi exercise 6. Exercise 6 untuk dihantar pada minggu depan.
Tapi exercise 1 sampai 5 bagi orang yang tangguh kerja dapat exercise 3 extra. So mesti submit pada hari besok. Hari besok lah saya tengok siapa yang tak submit di samping dengan Telegram tu. Ada yang submit melalui Telegram, saya akan tolong siapa yang submit Telegram tu. Tak apa, nanti saya tolong turn in kan, tak ada masalah. Saya tolong turn in kan supaya dia kat dalam result ni dia dah telah submit. So esok last kepada orang-orang yang berkenaan, saya akan ulangkan arahan ni sebab semua orang ada dalam Telegram group. So mustahil lah maklumat tu tidak sampai kepada orang yang saya harap, yang saya nak, hari ni target saya. Sepatutnya. Okey. Baik, habis sampai kat situ untuk pengurusan kelas. Pengurusan kelas. Okey, saya nak tanya sikit sesiapa yang telah terima buku, berapa orang yang dah beli buku saya dah dapat buku saya, insya-Allah akan esok kot di-post ke rumah. Saya beli RM6.90. Murah lah, tak sampai RM7. Okey, RM6.90. Tapi kalau beli online memanglah ada charge perantaran RM4. So dia jadi RM10 kot. Okey. Jadi kalau boleh cuba dapatkan siapa berada di kawasan bandar sikit. Rasa tak ada masalah, di kedai buku ada. Okey, mesti dapatkan buku tu. Sebab kita akan mulakan guna buku tu start naik bulan 4 nanti, kita akan mula guna buku tu lah. Buku kerja. Okey. Baik, habis. Hari ni kita masuk ke topik kita 1.2 dalam BSKP kita 1.2. Okey, kat sini dia ada bagi satu video. Dia ada bagi satu video. Ni ada apa pula Akil ni? Nak apa? Akil ada dalam ni ke? Dia dalam ni. Ya, ada apa Akil? Boleh check dekat sini je. Boleh check dekat group tak Akil? Saya malas nak buka ni. Malas nak sebabnya phone saya pakai untuk kamera dengan audio. Okey, berapa orang yang dah ada buku? Berapa orang? Boleh angkat tangan. Berapa orang yang dah ada buku? Boleh angkat tangan. 1. Buku kerja ke cikgu? Angkat tangan je. Yang tak angkat tangan tu maknanya tak adalah. Yang angkat tangan saja. Saya nak kira berapa orang yang dah beli buku. Seorang. Jangan turun lagi Seorang. Mana Akil tadi? Hilang dah. Dekat phone awak tu ada raise hand kan? Raise hand. Raise hand. Raise hand saja. 1, 2. 2 orang. Hani? Nak cakap apa? Oh, Hani. Saya tak ada buku cikgu. Tak ada lagi? Okey. Okey, baru ada 3-4 orang lah. So, tolong usahakan tapi kalau misal kata tak dapat juga naik sekolah, saya tak janji saya boleh tolong carikan. Saya cuba sebabnya kena order online jugalah. Sebab online saja yang senang nak beli buku. Sebab kat kedai, kat Pekan pun tak ada. Kat Kuantan mungkin ada. Sebab saya dah cari kat Pekan tak ada. Okey. Sebab ada sebulan lebih lagi before. Dan jangan lupalah kita naik bulan 4 tu sekejap je sekolah sebenarnya. 2 minggu lebih sahaja. Lepas tu cuti raya dah. So tadi tak lama lah. 3 sampai 3 minggu lah. Saya rasa dalam 3 minggu lah. Termasuk isolasi, inkubasi tu 14 hari. Lepas tu ada seminggu. Lepas tu dah cuti raya. Sekejap saja. Lepas tu dah peperiksaan pertengahan tahun. PPT. Okey, habislah. Saya nak sambung untuk mengajar. Habis untuk pengurusan. Baik. Tengok sikit Akil cakap apa ni. Nak beli buku dengan saya. Alright. Nak beli buku dengan saya, nanti buku dekat dengan saya. Lepas tu nanti payahlah awak nak buat latihan. Kalau ada boleh buat latihan sekarang. Sebab biasa saya tak sekat pelajar untuk buat latihan sendiri. Tunggu bagi arahan dan sebagainya. Sekejap
Okey, kita tengok sikit video ni apa yang ada dekat video ni Ya Allah. Kita tengok sekejap video ni. Okey, secara asalnya secara asalnya six kita namakan dia sebagai hexadecimals. Boleh sebut hexadecimal. 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 Okey. So nama nombor penambelasan dalam bahasa pengaturcaraan atau bahasa matematiknya adalah hexadecimal. Okey. Dekat sini ada satu link, Math is Fun. Okey. Kenapa dia masuk bawah tajuk Math sebab memang asas nombor ni kamu akan belajar di tingkatan 4. So topik kamu belajar tingkatan 2 ni, tingkatan 4 belajar lagi. Tapi tingkatan 4 dia ada asas 8 dia ada asas 5. Okey, asas 5, asas 8, asas 10 kamu dah belajar. Dia tak ada asas 16 tak silap saya lah. Okey, tapi basic dia sama. Apa yang kita belajar hari ni. Okay, hexadecimal number is based on the number 16. Number 16. So how many digits that we get in number 16? Berapa digit kalau kita nak dapatkan 16 dengan menggunakan kuasa 2? Berapa Maksud cikgu? Maksud saya kita nak dapatkan jumlah 16 dalam kuasa 2. 4 kuasa 2. Okey, 4 kuasa 2. So bermakna kita ada 4 digit lah, betul? Betul tak? Betul. Okey. So kita ada 2 kuasa kosong. 2 kuasa kosong. Lama jugalah. Cek. Apalah masalah PC saya. Okey, kita ada, kalau tengok dalam buku teks dia ringkaskan begini tapi dia lebih kepada membaca spektrum number. Alright. So penambelasan perwakilan nombor warna dalam RGB. Sebelum saya tak nak tengok video ni, nanti awak boleh tengok sendiri. Okey, sistem asas 16 terdiri daripada digit-digit yang berikut. So 16 kita ada 2 kuasa kosong, 2 kuasa kosong, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2 dan 2 kuasa 3. Okey, so kita ada 1, 2, 4 dan ni berapa? 8, right? 8 Mana kan? cikgu? 8. Okay. So 8, 4, 12, 12, campur 2, 14, 1, 15. Okay, ada 15. Kenapa ada 15 Siapa tahu? Kenapa ada 15? Maksud cikgu kenapa ada 15? Kenapa hasil tambah bagi kuasa 2 ni ada 15 untuk nombor hexadecimal? Kenapa bukan 16? Mungkin hexadecimal ada 15 kot. Ya? Tak tahulah. Tak tahulah. Kalau 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 kan 15. Kan 15. Okey, kenapa? 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 Ganjil. Sebab Ha. 16 nombor genap. 16 nombor genap Okey. Lagi. Boleh? Dia kena kurang daripada 16 kot. Ya, macam tu. Okey, terima kasih. Boleh tahu. Mudah sangat betul rasanya. Baru tanya soalan simple je. Okey. Satu digit bagi nombor 16 bersamaan dengan 4 2 kuasa 2 okey, kalau nombor perduaan nombor maknanya bagi kuasa 2 dia ada 4 digit. Okey.
Tetapi hasil tambah bagi kuasa 2 tersebut adalah 15. Kan? Betul? Betul. Sebenarnya maksud dia adalah bagi digit nombor pe-16an, nombor dia terdiri daripada 15 digit. 15 digit nombor pe-16an, iaitu 0 sampai huruf apa? Huruf F. Ni sampai sini. Sampai sini lah. Sampai huruf F. Sampai huruf F. Ni dekat dalam buku teks ni ada. So nombor pe-16an kita ada 0 sampai F sampai sini. 0 sampai F bermakna 0 sampai F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sini dah ada 10 digit. 11, 12, 13, 14, 15 dan 16. Tapi dalam sudut nombor dia cuma ada 15. 0 sampai F sahaja. Okey. Ini secara asasnya. Baik. Kalau tengok yang ni tadi, okey. Hexadecimal 0 sampai F. Nampak tak dia tulis desimal dia berapa? Nampak. Berapa? Nampak. Berapa? 0 sampai 15. 0, Okey. 15 sampai 15. Okey. So inilah relationnya dengan yang saya tulis ni. Nampak tak? Nampak. So hasil Kalau soalan tu tanya kenapa 15, kita nak jawab macam mana cikgu? dia takkan tanyalah kenapa 15. Okey. Ini untuk kefahaman kita. Kenapa nombor ni nama dia asas 16 tapi dia hasil kuasa tambah bagi kuasa 2 hanya 15 sebab yang hasil tambah bagi kuasa 2 dia ni adalah nombor perpuluhan. Ya, Puluhan. perpuluhan. Sebab tu dia jadi macam ni. Macam ni. So, hexadecimal bila dinisbahkan kepada desimal dia adalah 0 hingga 15 bersamaan dengan 2 kuasa 0 hingga 2 kuasa 4. Jadi, 2 kuasa 3 ni, sorry. 2 kuasa 0 hingga 2 kuasa 3. Jadi, letak dalam kepala kita 1 digit 16 bersamaan dengan 4 digit bagi perduaan dan 15 jumlah bagi perpuluhan. So, tiga-tiga ni semuanya berkaitan. Baik. Jadi, kita jangan lupa dia punya subscript number. Bagi 16, kita letak 16, bagi 8, 8, bagi 2, 2 dan bagi 10. Bagi nombor perpuluhan saja kita tak tulis 10 subscript je di tepi kerana semua nombor perpuluhan dia akan kekal sebagai nombor bulat. Jadi nombor bulat kita tak payah lagi isi dia punya subscript nak bagi tahu dia adalah nombor perpuluhan. Okey. Okey, kita boleh tengok dekat sini. Choose hexadecimal below and watch it count. Okey, ni tengok dia punya base 16 Okey. So, kalau sebelum ni kita nak kira nombor perlapanan, kita buat secara yang lain. Sekarang ni dia menjadi 16 times bigger. Okey, saya tak nak peningkan awak tengok yang ni. Nanti awak susah pening kepala kan. Sebenarnya benda yang sama saja yang akan diterangkan dekat dalam buku teks. So, saya lebih refer pada pakai buku teks. Okey. Baik, 1.2.1. Perbezaan antara nombor pe-16an dan nombor perpuluhan. Okey. Ini nak mudahkan awak hafal. Tapi kalau orang nak faham, sebenarnya tak susah jugalah. Sebab nombor pe-16an selepas nombor 9, dia adalah menjadi huruf. Ni huruf kan? Ni huruf. A sampai F. Dan susunan dia, kita boleh hafal sahaja. Perwakilan digit dia. Ni perwakilan digit dia. Maknanya digit ke-10, 11, 12, 13, 14 dan 15. Nombor dalam sistem nombor 16an ditanda dengan subscript 16 macam saya cakap tadi. So nombor pe-16an bagi 401 ditulis sebagai 401 16. 16. Kecil kat bawah.
Baik, berikut adalah bagi penukaran nombor 16 dalam bentuk ni, nombor perpuluhan. Okey. So kalau kita pakai 2 penukaran ke binary, sekarang kita nak tukar dia kepada apa ni? Kepada nombor perpuluhan. Okey. Jadi ada 3 digit. Kenapa 3 digit? Sebab nombor yang kita nak cari adalah 401. 401 adalah 3 digit. Okey. Jadi apa yang harus kita buat? Seperti biasalah, letakkan sahaja nombor kuasa bagi 16 kerana ini adalah sistem 16. So sama dengan kuasa 8. Kalau kuasa 8 nak tukar kepada perpuluhan, kita sama juga letakkan 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2. Kemudian kita cari hasil darab nombor yang kita nak cari dengan hasil nombor kuasa 2 bagi asas nombor tersebut. Contohnya seperti yang diberi kat bawah ni, 401. So yang ni tak ada nilai. Kalau tak kira pun tak apa kan. So kita dah dapatlah 4 kali 2, 5, 6. 1 kali 1. So hasilnya adalah 1025 decimal. Right. Baik, sekarang ni. Saya nak bagi ni sikit, nak suruh kira. Okey, saya nak bagi ni sikit, nak suruh kira. Ada dekat dalam latihan saya. Nombor 16. Sekejap. Okey, sampai situ tadi ada masalah tak? Faham? Faham. Okey, sekarang ni tolong kira dekat saya. Cikgu, saya tak faham sebenarnya. Tak faham? Saya tak faham. Okey, semula. Tak apa. Tak faham tak apa, semula. Saya dah pening. Dah pening dah, jangan pening lagi. Okey. Kita kena flashback sikit. Okey. Oh, dia macam ni je. Apa? Okey. Boleh. Masih hidup. Tadi saya terang dah tadi ni. Awak ni berangan apa? Benda yang sama. Tak. Ha. Tengah tengok apa ni. Okay, ini how can we convert hexadecimal number to the decimal number. So ingat lagi tak? Ingat lagi tak macam mana kita nak convert nombor perlapanan ke nombor perpuluhan? Ingat tak? Ingat. Sama je lah. Oh, sama sama cuma je. ditukar 16. Kalau nombor perlapanan, kalau nombor perlapanan kita nak jadikan dia decimal, kita tukarkan dengan nombor kuasa 8 kat sini kan. 80, 81, 82. Tengoklah berapa digit yang kita ada nombor perpuluhan tersebut. Okey, contoh. Kita tengok kat sini. Okey. Contoh, saya minta awak tukar dulu nombor perlapanan berikut kepada nombor perpuluhan. Supaya awak boleh nampaklah macam mana nak buat. Okey, saya minta tukarkan 23 ke nombor perpuluhan. Okey. Boleh buat sekejap? Tak apa, lepas ni baru kita buat nombor 16 tu. Flashback sikit. Macam mana nak tukarkan 23 octal kepada decimal? Cikgu, betul ke jawapan dia 19? Tak tahu? Saya dah Dah kira dah? Cuba hantar. dah kira. Saya cuba dapat hantar. 19. Cuba hantar. Hantar. Jangan main contoh-contoh Boleh je. hantar gambar cikgu, tally. Alah. Kat Telegram lah. Ada masalah. Tu yang tak boleh. Tu, hantar. Macam lah kau. Okey. Kita tengok ada lah orang lain dah dapat jawapan berapa. Ya, saya dapat 19. Okey. 19 bawah 10. Macam tu. Tak tahu. Macam mana kita nak convert ke decimal ni?
Buat macam yang tadi dekat jadual tu cuma tukarkan jadi 8. Okey, so kita ada 8 2 digit 8 81 kuasa 1 dengan 8 kuasa 1, sini adalah kosong, sini adalah 8. masa Okey. bawah kosong tu 3. Okey, so sini darab 2, sini darab 3. Okey. So kat sini adalah 16. Okey, tambah 3. So kita dapat 19 desimal. Ya, betul. Ada orang dapat tak ni? Okey, sama saja macam kita nak buat nombor 16 ni, sama. Saya dapat. Okey, sekarang ni saya bagi latihan yang ni. Buat sekejap, satu nombor saja. Saya nak bagi yang 489. Saya bagi yang ni 489. Okey ni buat yang ni. Saya bagi masa sekejap 489. Saya rasa boleh hantar kot. Ya. Tak apa, buat cuba hantar. 489 hexadecimal converting into the decimal number. What is the answer? Please send to the Telegram. Boleh hantar kat Telegram. Saya dah boleh hantar dah cikgu. Saya dah boleh hantar kat Telegram. Nanti kita review sama-sama. Okay. Saya dapat jawapan. Okey, tolong guna scientific calculator guna kalkulator biasa. Sebab ni nombor dia dah besar. Nombor dia dah besar-besar. Okeylah boleh pakai kalkulator. Kalau nombor kecil-kecil nak pakai kalkulator, senang sangat kerja. Semua nak senang lah. Dah boleh hantar. Yes. Okey, kita tengok siapa yang dah hantar. Boleh hantar tak? Dalam ni ada lagi latihan ni, banyak latihan. Tak apa, nanti dah dapat tu kita masuk balik yang daripada universiti ni punya nota. Okey, dah. Okey, ada orang hantar dah. Fatin. Okey, Fatin dapat jawapannya adalah 1161. Okey, 1161. Okey, orang lain dapat jawapan sama. Aiman. Sama. Okey, 1161. So bagi clear dulu kepala kita. So this is how Boleh hantar dah Telegram. how that we are convert all the hexadecimal number into the decimal. So very easy. So jangan kita selalu misconcept kan. Kita takut kita misconcept sebab kita banyak tumpukan binary. Lepas tu bila kita nak counter check, kita dah mula pening dah. Alamak, ni kenapa je macam ni ni kenapa je macam ni So biasanya dia akan tricky kita punya pemahaman tu. Kalau daripada awal ni kita dah clear kan, okey. Macam ni je convert ke perpuluhan, tak susah pun. So kita rasa-rasanya kita tak adalah susah sangat nak buat ni benda ni. Okey, kejap Okey dah. So 2 orang je hantar ngelat korang. Okey, kita tengok sikit jawapan dia, betul tak? Jawapan dia. Dalam ni banyaklah latihan, nanti saya akan bagi latihan yang ni lah. Okey, so dia buat macam ni So dalam peperiksaan saya prefer anda buat macam gini. Tapi tak payahlah keluarkan dia kat sini. Semua berbuat dalam jadual je. Buat dalam jadual je. Okay. So pemberat, nilai. Lepas tu bawah ni adalah hasil darab bagi dengan nilai kuasa. Kemudian bawah dia baru ada hasil tambah. Hasil tambah, hasil darab. Macam ni lah. So dia buat dalam bentuk ni. Boleh juga. Ni pun boleh. Cantik juga. Tak ada masalah. Kenapa kita pentingkan kita nak buat dalam jadual
Kerana kita tak nak tersilap keluarkan pemberat dan nilai dia. So kalau kita nampak, okey. So saya tak setuju dia letak dekat sini saya setuju nombor nilai ni letak kat atas sekali. Bawah dia baru ada pemberat dia. Lepas tu nilai pemberat. Nilai pemberat adalah nilai kuasa 2 bagi nombor 16. Macam ni so ni cantiklah jawapan dia dah dapat jawapan. Okey, ada soalan tak sampai situ dulu? Ada soalan? Tak ada. Okey, clear. Tak ada. Okey, alright. Kalau clear, saya ingat nak berhenti kat sini dulu. Okey, yang ni awak bacalah jadual-jadual ni, saya tak nak lah. Kita buat yang ni dah je dahulu Kita akan buat daripada hexadecimal to the decimal. Sebabnya saya nak sambung yang decimal to the hexadecimal pada minggu hadapan. Nanti awak mula mabuk. Lepas tu awak komplain dengan saya kerja banyak tak siap kan. Orang yang komplain dululah. Orang yang tak komplain ni siap je semua. Okey, ada soalan lagi tak? Saya nak end kelas dah sebab saya nak siapkan latihan tu saya nak hantar di classroom. Tak ada. Tak ada. Okey, so ada 2 latihan tau. Okey, 2 latihan. Latihan yang pertama yang saya nak hantar hari ni latihan yang pertama yang saya nak hantar hari ni, yang ni kena siapkan besok. Yang ni siapkan besok. Tapi yang siap besok ni nombor 16 saja. Tapi yang satu lagi kena buat besok dan hantar minggu depan. Okay, so faham tak? Ada 2 latihan saya bagi. Pertama, yang pertama yang latihan untuk topik ni saja, iaitu nombor 16 convert ke nombor perpuluhan. Berat pula lah next saya ni. Saya tak pakai line sekolah ni, line sekolah pun lembat hari ni. Sekejap saya tengok ni. Okay, exercise 4. Okay, senang Exercise number 6 adalah untuk hari besok. Exercise number 5 adalah untuk minggu hadapan. Okay. So, tapi hari besok, saya akan lihat siapa yang tak selesaikan exercise 1 sampai exercise 4. Exercise 1 sampai exercise 4, saya akan submit nama dan akan... Cikgu, nanti saya hantar kat Telegram, lepas tu cikgu boleh turn in kan tak? Sebab ada problem. Ya, tak apa, nanti saya turn in kan. Okay, saya akan lepas ni saya akan review dekat Telegram, siapa yang dah hantar kerja ikut exercise mana. So saya akan, tapi tolong hantar dekat Telegram saya, tuliskan exercise berapa. Buat caption pada gambar tu, exercise berapa. So senang, saya buka exercise mana, saya terus je. Okay, so saya ulang balik, arahan saya senang, exercise 1 sampai 4 ni mesti esok siap. Okay, mesti. Dalam ni saya akan turn in 2-3 orang je yang hantar PM, yang lain tu mesti turn in sendiri. Ada masalah tolong hubung dengan saya sampai besok. Sampai waktu kelas besok. Okay. Baik, pada waktu kelas besok saya akan hantar satu latihan lagi iaitu rumusan 1.1. Okay, rumusan semua bab 1.1 iaitu nombor perlapanan sahaja. Okay, semua latihan pasal nombor perlapanan saya akan hantar. Okay, pada yang tu kena submit exercise 6 pada exercise 5, exercise 5 pada minggu hadapan. Tapi saya akan hantar besok supaya buat masa kelas besok. Tak buat hari ni buat yang nombor 16 je. Okey. Okay. Latihan nombor 16 saya akan hantar kejap lagi ni lepas kita habis kita punya meeting ni. Okay. Okay, last round table. Ada soalan sebelum saya finish our class? Ada. Tak ada Tak ada. Okay, kalau tak ada, kita tangguhkan kelas kita dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat
wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita tangguhkan kelas kita sekali lagi. Jumpa pada hari besok. Hari besok saya tak buat meeting, saya hanya bagi kerja. Kalau tak faham nanti saya akan bagi arahan khusus dekat dalam Telegram. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih. Salam. Terima kasih. Kak Ustaz. Waalaikumsalam. Tapi saya Terima kasih. Terima kasih. Sama.